Assalamualaikum, hey guys, welcome back to Mr. Adam Official. Jadi hari ini saya ingin menceritakan kepada anda semua kejadian yang berlaku di Banglo Botol Kaca. Okey. Pada mula eksplorasi di waktu siang, saya mengambil keputusan untuk pergi ke sana berseorang diri untuk merasai pengalaman yang berbeza di situ. So hari ini kita terjah masuk dalam. Tengok kalau ada, kita rasalah macam mana kawasan tu. Jadi bila saya sampai sekitar Banglo, keadaan dekat situ seperti ada yang memerhati dari jauh. Dan bila saya terus menuju ke hadapan, sedikit gangguan-gangguan yang berlaku. Jadi kenapa saya berkongsi kembali cerita Banglo ini? Ada terjadi benda-benda yang pelik ketika dalam rakaman dan juga selepas video dimatikan. Yang menyeramkan lagi adalah bila selesai saya set up kamera saya. Sebenarnya kamera Cam 3, bila saya tunjukkan video ni anda akan lihat, ia seperti bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, seperti ada yang menggerakkan. Apa yang buatkan saya lagi ingin berkongsi kepada anda semua, pada mula eksplorasi saya ke dalam banglo tersebut, ada dahan-dahan di bawah seperti akar-akar kayu. So kita dah sampai, InsyaAllah. Alright, jom. Ranting-ranting tu seperti bergerak. Ada cerita-cerita yang kita akan lihat, ranting tu seperti mengikat kaki orang, tarik orang tu ke belakang. Itu terjadi pada saya ketika saya berada di banglo itu. Ketika saya terus ke belakang, mengambil kamera saya semua, kaki saya seolah-olah dibelit oleh salah satu akar kayu. Ia menghairankan saya dan saya just drag. Mungkin saya rasa macam saya terpijak ke apa, tapi peliknya semakin lama semakin saya tarik, ia semakin ketat. Dan selepas saya selawat, benda tu terlepas dan saya teruskan lagi eksplorasi di kawasan tangga tersebut. Nyali kat sini. So tangga ni macam something sangat Sebenarnya saya ada mendengar suara orang memanggil nama saya seperti Adam. 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 3 kali sebenarnya, tapi saya just ignore dan saya teruskan perjalanan saya. Kita akan nampak kelibat warna putih di situ. Dan anda boleh lihat di kamera ini. Sebenarnya sebelum saya release video ni, saya dah melihat footage tersebut. Cuma saya tak highlightkan untuk tuturan semua. Dan itu adalah entiti yang mengganggu saya bila saya dah keluar ke arah pintu hadapan, seperti ada benda yang berlari. Ni atap dia. Itulah bendanya. Sebab apa saya cakap itulah bendanya?
ketika di waktu siang saya pada waktu siang saya explore, anda boleh lihat pada penutup saya di waktu siang, footage di waktu siang, anda boleh lihat satu pergerakan di lubang yang ada di tingkap bilik yang saya uji nyali. Saksikan video ya. Stay tune. Semua stay tune. Seperti ada satu benda yang bergerak menoleh ke arah saya. Itulah yang membuatkan saya lebih kuat untuk membuat uji nyali di bilik tersebut. Seperti ada benda yang berlari sangat laju ke arah saya dan stop di pintu tersebut. Dan itu pun membuatkan saya suluh beberapa kali. Saya terkejut sebenarnya bila tingkap tu seperti disentak dengan sangat-sangat kuat. Dekat area sini, bila kita surau-surau sini memang sangat. Kita nak patahkan tingkap tu kita kena gunakan dua atau dua orang lah at least untuk sentak sampai pintu tu patah macam tu. Sebab anda boleh lihat walaupun struktur tingkap tu dah reput, tapi kalau kita nak menarik tu memang perlukan daya yang kuat jugalah. Bukan senang nak patahkan kayu kuat macam tu, kayu jati ya. Memang sangat perlukan tenaga lah. Jadi satu tu pun membuatkan saya muskil. Gangguan ni sebenarnya lebih kuat di arah atas. Seperti ada yang tengah memerhati dari atas saja, macam tengok kita dari bawah, macam tu lah. Seakan-akan saya rasa seperti saya tak keruan. Kalau anda lihat di video saya, anda boleh menilaikan berapa banyak kali saya keluar untuk memerhatikan keadaan sekitar. Sebab dalam firasat saya di kawasan tu memang ada banyak sangat entiti-entiti yang saya tak dapat melihat dengan mata kasar saya, tapi saya dapat merasai. Kerana itulah perbezaan bila kita bersorangan dan berkumpulan. Bila kita berkumpulan, kita akan rasa lebih selamat, tapi kita akan kurang rasa apa yang kita rasa bila kita bersorangan di kawasan itu. Jadi itulah cabaran yang saya pilih untuk saya merasai suasana di sana. Dan amat mengejutkan saya juga bila footage-footage yang saya dapat dan pergerakan-pergerakan yang saya dapat rakam dan wajah bayi. Kenapa video drone saya sedikit? Sebenarnya bila sebelum drone saya nak landing, kita tekan press landing, drone saya lillahi ta'ala seperti ada yang menarik dan hempas jatuh ke bawah. Saya tengah landing dan dia sepatutnya turun slowly, tapi seakan-akan dekat situ drone tu dihampas, disentak dan jatuh. Benda tu sangat membuatkan saya rasa macam terkejut. Sebab saya macam wow, macam ni keadaan sebenarnya di situ. Dan drone saya pun ada mengalami sedikit kerosakan lah di kipas. Saya dah betulkan. Tapi itulah cabaran bila kita fly drone kat kawasan tu. Dia bukan sangkut di dahan atau apa. Dia dah GPS dah tarik dan dia drop dekat kawasan yang dia first dia fly. Jadi dekat situ memang rata, tapi akan dirampas dan dicampak ke bawah macam tu. Dia terus terbalik macam tu. Bukan dia jatuh dia terbalik, tak. Dia macam dia disentak dan jatuh. Itu memang membuatkan saya terkejut lah. Time tu saya terus berlari tengok saya pergi drone. Itulah. Dan lagi satu, ketika selesai semua, saya dah masukkan kamera semua, lalu saya bergegas pergi ke kereta. Kenderaan saya hidup sendiri tanpa ada kunci, seperti ada wire short dekat situ. Dan itu membuatkan saya tergamam sangat. Dan saya just baca selawat, saya masukkan balik, saya tutup pintu belakang saya pergi kat bila saya buka pintu kereta saya, enjin saya mati balik. Dan tentu saya just baca lagi selawat, baca
baca doa, bismillah. Sebab saya tak mengganggu, saya tahu saya hanya tetamu. Kalau benar penghuni di sini marah, saya mohon maaf. Saya cuma manusia biasa, saya cakap, saya start. Alhamdulillah start dan saya teruskan perjalanan. Banglo tu memang sebenarnya something sangat-sangat. Dari mula explore sampai habis explore, pelbagai gangguan-gangguan yang tak dapat saya ungkapkan pada anda. Dan sebab ia tidak dapat dirakam di dalam kamera, sebab saya just ada 3 kamera saja, saya buat 3 angle. Sebab tu saya ingin merepeat balik kat situ. Sebab di kawasan kenderaan saya parking adalah kawasan dikatakan Jepun memancung kepala orang Melayu. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Cuma ada sumber-sumber yang bagi tahu saya. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang sangat menakjubkan untuk saya, yang sangat the best, InsyaAllah. Dan ada satu lagi yang sangat menarik untuk anda. Jam. Semua manusia dalam dunia ini akan menggunakan jam. Dan tahukah anda apa misteri yang terjadi kepada seorang sahabat saya dengan jam ini? Jam akan berbunyi bila kita set di waktu yang kita nak bangun. Tapi peliknya pada salah satu sahabat saya yang berkongsi cerita pada saya, di waktu beliau pindah di rumah baru yang sangat mewah, kawasan yang sangat cantik, tapi ada pelbagai misteri di dalam rumah itu. Dan apa yang pelik ketika beliau masuk di rumah itu, beliau beli rumah full furniture, dah siap semua. Rumah contoh di kawasan itu adalah rumah pertama yang dibuat di kawasan itu untuk semua orang lihat macam mana dekorasi di dalam semua. Itu adalah rumah pertama yang dibuat. Jadi selepas semua rumah dah dibeli, developer membuka tender untuk jual rumah contoh tersebut, dan kawan sahabat saya membeli rumah tersebut dan beliau dapat full furniture. Apa yang pelik sekali pada waktu itu adalah jam-jam di rumah itu ada 5, tapi mati pada waktu yang sama, di waktu jam 1. Beliau sangat pelik. Beliau dan orang rumah beliau tukar bateri semua jam yang ada, tukar bateri balik. Dan keesokan harinya beliau sangat terkejut sekali lagi, mati di waktu yang sama untuk kali kedua. Jadi sahabat saya ni, beliau adalah jenis manusia yang tidak percaya akan benda-benda mistik ini. Jadi beliau just pergi ke IKEA dan beli lagi jam baru 5, dan jam-jam lama tu semua beliau buang di tong sampah. Amat terkejut pada malam tersebut, selepas jam 12 lebih, beliau rasa haus dahaga. Ketika itu beliau pergi ke dapur dan minum air yang di dalam icebox. Dan bila mata beliau melihat jam tersebut, beliau rasa di hati, takkan mati lagi lah pukul 1. Tapi bila ngam tepat pukul 1, jam itu berhenti berdetik. Dan beliau toleh ke arah ruang tamu. Jam tu pun mati tepat pada pukul 1. Dan beliau bergegas pergi melihat lagi 3 jam. Alangkah menakutkan beliau, 3 jam tersebut turut mati pada jam 1 lagi. Kawan sahabat saya ni cuma rasa macam mungkin bateri habis lagi. Beliau bergerak dari dapur pergi ke ruang tamu, dan pada waktu beliau melintas ke arah pintu dapur, ada pembahagi melintas seperti ada satu makhluk yang sangat besar menolak beliau, jatuh rebah ke bawah. Bila beliau jatuh, beliau terus pingsan. Time itu beliau ada mimpi satu benda yang berlaku.
di rumah tersebut. Rumah tersebut ada satu tandas. Rumah tu ada dua tandas. Satu di tandas bilik master bedroom dan satu lagi di dapur. Jadi di tandas itu ada satu mozaik yang berlainan color dari warna-warna lain. Selalu semua warna kuning, takkan semua kuning. Yang ini semua putih, tiba-tiba ada satu mozaik saja yang berwarna kuning. Dan bila dalam mimpi tu ada satu makcik ni cakap dengan beliau, tolong alihkan tangan makcik, tolong cari tangan makcik. Dan time tu beliau rasa seperti dihempap, dan ketika itulah isteri beliau yang mendengarkan sesuatu jatuh di dapur bergegas ke tempat beliau dan kejutkan beliau dan bangun. Dan sahabat saya itu demam untuk seminggu dan tak boleh bercakap apa, cuma mampu meminum air saja. Ketika itulah isteri beliau mengambil pemanggil ustaz semua untuk bantulah, sebab beliau seperti meracau dan dirasuk. Tiba-tiba beliau tengah baring, beliau menyangkung panjat di atas almari. Itu sangat menakutkan isteri beliau kerana mereka tinggal di situ berdua saja, baru menikah di situ. Jadi selepas itu ustaz semua datang usaha yang something untuk beliau. Lepas tu beliau mampu dah bercakap balik dalam masa 2-3 hari selepas perubatan. Beliau berkata menelefon kembali ustaz itu untuk kembali ke rumah beliau. Selepas beliau ustaz itu kembali ke rumah beliau, ustaz itu bertanya satu benda sahaja. Ada tak rasa apa-apa yang pelik di rumah ini? Jadi beliau ceritalah, ada jam yang pukul 1 mesti mati. Semua jam akan mati pada waktu yang sama, pukul 1. Jadi ustaz tu kata, mana jam yang mula-mula di rumah ini? Dia kata beliau dah buang. Jadi ustaz tu cakap, tak apalah, kita just carilah. Dan tiba-tiba sahabat saya ni bagi tahu ustaz yang ada satu toilet ni ada satu mozaik yang berlainan color. Jadi ustaz tu cakap mana? Dia menuju ke situ dan sahabat saya ambil satu tukar besi, pecahkan mozaik tersebut. Alangkah mengejutkan bila mozaik yang mereka pecahkan itu keluar darah seperti melili air mata. Jadi bila ustaz baca doa dan pecahkan lagi, mereka jumpa satu uri orang bersalin di dalam itu. Jadi ustaz pun ambil dan sempurnakanlah seperti yang sepatutnya benda tu disempurnakan, bawa bersihkan tanam. Dan sahabat saya pun tak keruan dekat sana. Dan yang peliknya lagi, bila benda tu dah dikeluarkan, ada satu jam dekat situ bersama tangan, pergelangan tangan yang memegang jam. Jadi bila mereka keluarkan, mereka tengok lagi, ia adalah satu tangan yang dibuat khas untuk orang yang kehilangan tangan. Hudung, ia adalah satu seperti sarung tangan. Sebenarnya bukan tangan tapi sarung tangan untuk orang yang cacat, seperti tak ada jari. Dia ada jadi pakai satu sarung satu. Tapi ada dia, benda tu genggam satu jam. Di situ jam tu tertulis satu ayat, kau akan mati sama seperti aku mati. Allah Akbar. Mungkin apa yang terjadi di kawasan perumahan itu tiada siapa tahu, wallahu a'lam. Jadi itulah yang sahabat saya kongsikan. Sahabat saya duduk di situ cuma hanya 2 bulan dan selepas itu beliau menjual kembali kepada developer sebab beliau tak sanggup lagi, sebab sepanjang even dah dibersihkan kawasan itu pun masih lagi ada yang mengganggu di kawasan itu, seperti ada badi yang tinggal kekal di sana. Jadi itulah yang sahabat saya kongsi pada saya dan saya kongsi pada anda semua.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal di Mr. Adam Official. Ribuan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kesihatan saya. Alhamdulillah, kerana berkat doa anda semua, saya masih lagi di sini. Dan terima kasih kepada Abang Faizal Rozi kerana sentiasa mendoakan saya dan sentiasa memberikan semangat kepada saya. Kita adalah satu sahabat. Sampai bila-bila pun kami akan tetap kekal sahabat. Kami akan terus berkarya untuk anda semua. Teruskan menonton video-video dari kami. Jangan lupa like, share dan komen untuk bantu lagi kami, menguatkan lagi kekuatan kami untuk terus berjuang. Jangan lupa, mereka akan muncul tanpa dijemput. Assalamualaikum.